Apa nak buat kalau kita masuk lelongan tapi duit cash kita tak cukup untuk menampung harga kita menang? Sebenarnya inilah satu benda yang sangat merisaukan saya. Sebab apa? Kali pertama bila dah masuk tu kita main redah je. Satu kes yang pernah berlaku kepada saya pada tahun 2016 kalau tak silap. Saya menang satu rumah ni dengan harga simpanan dia RM35,000 dan harga saya beli menang bidaan adalah RM75,000. Bila dah menang tu cash pula tak ada, saya risaulah. Kalau tak bawa cash ni, boleh ke dapat POS yang ditandatangani oleh peguam jurulelong tu? Ceritanya macam ni. Setelah saya menang rumah pertama saya pada tahun 2009 dengan harga reserve RM65,000. Jadi saya cari pula rumah lelong yang kedua. Jadi saya nak beli juga melalui lelongan. Tak nak beli sub-sale lagi. Pada satu hari tu, tengoklah di laman web, di internet, saya ternampaklah satu rumah ni di Meru dengan harga RM60,000 reserve. Ini bukan cerita yang RM35,000. Ini cerita satu rumah di Meru corner lot. Telah pun dibuat renovation tapi saya tengok renovationnya tak berapa sempurna. Jadi saya pun tengok rumah tu, saya estimatekan harga untuk repair tu lebih kurang 40 hingga 50,000. Jadi 60,000 campur 50,000, 110,000 dan harga pasaran ketika itu pun lebih kurang 200,000. Lepas saja saya tengok, okey, rumah tadi memang tak ada tingkap, tak ada pintu, tak ada apa. Maknanya seolah-olah dia buat renovation, kemudian tak ada duit, ditinggalkan macam tu saja, tak sempurna. Saya pergi bank, saya buat bank draft, kemudian pada hari lelongan itu, saya ambil cuti, tuan-tuan. Bukannya apa, saya bukannya kerja freelance, saya kerja dengan government. Ketika itu lelongan dibuat di Pejabat Tanah Kelang. Jadi kita tahu, kalau lelongan di Pejabat Tanah ni, nama dah pun masuk geran. Ia bukan lagi master title. Bila saya sampai di Pejabat Tanah tu, saya pun mencarilah, tanya orang di sana. Jadi kita naik ke tingkat, kalau tak silap saja, di atas sekali ada auditorium. Kita masuk, kita daftar. Ada ramai orang di sana. Saya tak tahu siapa yang masuk bidaan rumah yang saya tengok kat Meru ni. Isi borang, kemudian berikan bank draft dan saya diberikan nombor. Jadi saya tak ingat saya giliran yang keberapa. Kemudian dipanggil semua pembida untuk rumah ni. Dipanggil lah saya, kemudian yang lain-lain. Rupa-rupanya lebih kurang 16 orang berdiri di hadapan untuk membida rumah ini. Jadinya, bila jurulelong tu dia melelong, dia menyebut kenaikan adalah RM5,000. Kita ni duit tak berapa ada, ingatkan naik RM1,000. Tapi disebabkan ramai sangat orang di sebelah-sebelah saya ni, lelongan bermula RM5,000. Saya pada ketika itu tak sempat, tuan-tuan. Nak mengangkat ni tak sempat. Bila sebut sahaja harga RM70,000, orang ni angkat. RM75,000, orang ni angkat. RM80,000, RM90,000, sehinggalah RM165,000 barulah terhenti dan tak ada orang nak angkat. Saya sebenarnya pada ketika itu tak angkat langsung, tuan-tuan. Bukan tak nak, bukan apa, tak sempat. Ramai sangat yang cepat, lebih cepat mengangkat daripada saya. Jadi saya diam sajalah. Kalau tuan-tuan nak tahu, sebenarnya ini adalah kekalahan kali ke-6 ataupun kali ke-7. Kalau tak silap saya lah dalam bidaan rumah lelong. Jadi, kalau tuan-tuan yang baru nak berjinak-jinak dalam bab lelong ini, janganlah terus mengharap kita akan menang. Lebih ramai lagi orang yang mampu untuk membeli dengan harga lebih tinggi berbanding diri kita. Sebab kita ada perancangan, bukan nak duduk, tetapi kita nak buat pelaburan dengan rumah ini. Setelah kalah, apa lagi? Saya pergilah bank. Kita bawa bank draft tadi untuk dapatkan semula deposit kita dimasukkan ke dalam akaun. Sebab apa? Bank draft ni tak boleh kita nak gunakan untuk tujuan yang lain. Sebab nama tu dah tercatat jurulelong ataupun pejabat tanah. Jadinya, so inilah sedikit pengalaman saya tak menang bidaan. Nak kata kecewa tu tak adalah kecewa sangat sebab duit kita tak adalah lebur. Kita cuma rugi sedikit lah semasa buat bank draft tu. Mungkin dalam beberapa ringgit lah, kena bayar 5 hingga 10 ringgit. Dan mungkin cuti kita dan juga duit minyak, duit tol dan tenaga kita. Itu sajalah yang kita rugi. Tapi jangan sampai kita beli lebih daripada harga pasaran. Itu akan lebih merugikan kita dan menyebabkan kita menyesal. Setelah saya kalah untuk kali yang keberapa ni, saya masih lagi memburu rumah lelong. Cari di mana? Di internet. Saya pergi pejabat tanah. Saya pergi ke mana? Mahkamah. Kalau pada ketika itu saya tak pasti dah ada e-lelong ke belum. Sekarang ni dah ada e-lelong. Kita boleh tengok di laman web sahaja. So saya pergi pejabat tanah, saya pergi sini, saya cari, saya buru rumah lelong. Sebenarnya saya nak cerita pasal rumah yang saya menang tapi deposit tak cukup. Rupanya saya dah masuk ke cerita lain. Tapi tak apa, kita akan sambung kepada video yang seterusnya. Okey, tunggu.